Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian online Gereja St. Michael. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung
Doa hari ini, sama-sama kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami, lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami inginkan atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu, ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami, dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta, kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 1 hingga 3 dan disambung kepada ayat yang ke-24 hingga 29. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sindingkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Dunia pada masa ini sedang memasuki satu norma baharu selepas penularan COVID-19. Kehidupan akan tidak sama lagi. Beberapa hari yang lalu saya membawa anak-anak saya ke kedai permainan. Nah, semua kami termasuk anak saya yang berumur 10 tahun harus menulis nama, nombor telefon dan juga kad pengenalan ya sebagai rekod. Jadi menggunakan penutup mulut dan juga hidung dan pencuci tangan diwajibkan dalam prosedur operasi standard SOP. Dan ini hanya kedai permainan. Dapatkah kamu bayangkan prosedur operasi standard di lapangan terbang? Bagaimana penumpang-penumpang mengamalkan penjarakan sosial dalam pesawat? Saya masih ingat selepas kejadian serangan pengganas 9/11 pada tahun 2001, ia telah mengubah kehidupan kita. Dan kesan serangan pengganas pada 9/11 ini berterusan dan masih kita rasakan sehingga hari ini. Contohnya, keselamatan di lapangan terbang menjadi lebih ketat. Nah, sebelum 911, tidak ada yang berbaris panjang di lapangan terbang dan pemeriksaan keselamatan yang ketat. Sekarang pintu kabin di pesawat juga dilindungi ya untuk menjaga juru terbang, keselamatan juru terbang, dan proses penyaringan telah meningkat di dalam pengawasan. Secara keseluruhan, kerana insiden 911 ini, perjalanan udara sudah menjadi lebih selamat kerana setiap orang mesti melalui penyaringan yang ketat. Ya, ada akibat negatif oleh COVID-19 ke atas ekonomi, kesihatan dan juga kehidupan harian dan juga global. Tetapi saya juga yakin perkara yang baik akan datang dari norma baharu ini. Orang lebih peka akan kebersihan diri
Jadi mesti kerap mencuci tangan, jangan sentuh man anda. Don't touch your man. Apa maksudnya? Man itu adalah M stand for itu mouth, mulut. Kemudian E itu adalah eyes, kita punya mata. Dan jangan sentuh kita punya N, nose, kita punya hidung. Ia juga mengingatkan orang ramai tentang singkatnya kehidupan. Kematian boleh berlaku kepada sesiapa saja pada bila-bila masa. Dan banyak lagi pelajaran yang kita dapat pelajari. Sekarang mari kita dengar apa kata Makcik Kia ya, mengenai norma baharu ini di Malaysia. Perdana Menteri kita menggunakan istilah Makcik Kia di dalam ucapannya untuk mewakili kita semua, rakyat Malaysia. Mari kita saksikan pesanan Makcik Kia. Norma baharu keluarga Makcik Kia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kia dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kia mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kia menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kia sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kia sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini. Terima kasih Makcik Kia untuk peringatan ini. Pastinya kehidupan selepas PKP akan berbeza. Kita memasuki satu norma baharu. Kita harus membiasakan diri dengan norma baharu ini. Dan perubahan memang tidak dapat dielakkan. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita hidup di dunia yang sentiasa berubah. Bagaimana kita menghadapi perubahan yang berlaku di hadapan kita. Di dalam perniagaan ataupun di dalam gereja. Ada sebilangan gereja termasuk gereja Anglican telah menjalankan ibadah perjamuan kudus dalam talian online Holy Communion Service. Jadi secara semula jadi perubahan pasti ada, pasti terjadi di dalam kehidupan. Secara supernatural, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berkata dalam Alkitab,
Malaki bab yang ketiga ayat 6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Sekiranya kita mau memenuhi tujuan dalam hidup ini, sekiranya kita mau memenuhi destiny di dalam hidup ini, sudah pasti kita perlu bergantung pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi pagi ini kita ingin belajar dari Mazmur tentang sifat Tuhan yang tidak berubah untuk menolong kita hidup di dunia yang sentiasa berubah. Jadi pemazmur mengajar kita sekurang-kurangnya 3 ciri Tuhan yang tidak berubah. Ciri yang pertama di dalam Mazmur 102 adalah sifat Tuhan yang tidak berubah. Banyak komentari percaya bahawa Mazmur ini ditulis pada waktu ketika orang buangan Yahudi kembali ke Yerusalem sekitar tahun 535 sebelum Masehi. Pada waktu itu kota dan juga bait Allah dimusnahkan oleh musuh. Ketika orang Israel kembali ke Yerusalem, mereka melihat kehancuran kota Yerusalem. Mereka melihat kemusnahan bait suci. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat memulihkan kota Yerusalem dan membina semula bait Allah? Bagaimana mereka dapat memulai kembali hidup mereka dengan norma baharu di kota selepas dikurung, lockdown di negara asing, di Babylon, dan tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka selama lebih daripada 50 tahun. Dalam ayat 24-25 dikatakan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Dan aku berkata, Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Ayat ke-25 memberi kita petunjuk bahawa pemazmur pasti berada di tengah-tengah kehidupan. Di sini dia katakan pada pertengahan umurku. Dan oleh itu dia meminta Tuhan agar tidak membiarkan dia mati dulu di awal kehidupan. Mungkin salah satu sebab adalah dia ingin melihat pemulihan Yerusalem dan juga bait Allah. Dia kemudian berbicara tentang Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah mati. Dalam ayat 27 dia kata, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di sini dia berbicarakan tentang kekekalan Tuhan. Dan dia juga berbicara mengenai kuasa penciptaan Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi pada masa yang lalu. Dalam ayat 25. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dan dalam penutupan mazmur ini, doa pemazmur adalah untuk mengingati generasi akan datang. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram dan anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Dia tidak melihat doa ini dijawab dalam generasinya. Namun dia pasti percaya bahawa Tuhan akan menjawab doa yang dia doakan ini. Mengapa? Kerana ini adalah sifat Allah. Kesetiaan, kekekalan, kasih sayang, kekudusannya yang tidak pernah berubah. Tuhan pasti akan mendengar doa mereka yang takut kepadanya. Apatah lagi dia berdoa bahawa keturunannya, cucu-cucunya akan berdiri kukuh di hadapan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Semasa kita melihat kehidupan kita sendiri, kita selalunya tidak menjadi orang yang sama secara konsisten. Apakah maksudnya? Hari-hari tertentu kita berasa senang untuk bergaul dengan semua orang di sekitar kita. Dan hari-hari lain kita bangun dengan keadaan di mana kita tiba-tiba marah pada dunia. Kita mudah berubah. Kita boleh berubah sifat kita, tabiat kita. Syukurlah Tuhan tidak seperti itu. Pemazmur mengajar kita sifat Tuhan yang tidak berubah.
Semua sifatnya, sifat rohaninya, kekekalannya, kasihnya, kekudusannya, kasih karunia-Nya, keadilannya selalu selaras dengan sempurna. Terdapat beberapa kedai yang saya sentiasa pergi kerana bos itu boleh dipercayai. Dia seorang yang jujur, jadi jarang saya berunding ataupun meminta harga yang lebih rendah kerana bos sentiasa menawarkan saya harga yang paling berpatutan dan juga terbaik. Jadi apabila dia berkata ya, bermakna ya. Kalau tidak, bermakna tidak. Jadi kejujuran, integriti adalah kepribadian, karakter, sifat mereka. Tetapi saya tidak boleh membagi jaminan. Mereka tidak akan berubah pada masa yang akan datang. Mereka mungkin berubah apabila perniagaan sudah merosot dan mereka boleh mengambil kesempatan atas diri saya kerana saya percaya mereka sepanjang masa. Tetapi karakter, sifat Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan bukan saja jujur tetapi juga setia dan kesetiaannya adalah selama-lamanya. Dan saya boleh meletakkan kepercayaan saya, iman saya kepadanya. Sifat yang kedua di dalam Mazmur 33 adalah tujuan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 10 dan 11 dikatakan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa yang meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya dan rancangan hatinya turun-temurun. Kehendak Tuhan untuk anak-anaknya berasal dari hati Tuhan sendiri. Dan ia merupakan ungkapan kasihnya kepada mereka. Jadi tidak ada alasan untuk kita berasa bimbang, kita berasa takut atas rancangan Tuhan untuk hidup kita. Ketika orang Israel dibawa ke pembuangan kerana Tuhan mendisiplinkan mereka atas pemberontakan dan juga dosa mereka, Tuhan memberi jaminan kepada orang-orang Israel di dalam buku Yeremia 29:11 dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingatlah bahawa apakah konteks ayat ini? Tuhan berkata kepada orang Israel ketika mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan bait Allah dan juga raja mereka. Rancangan Tuhan mungkin melibatkan bencana, mungkin melibatkan kecelakaan malapetaka. Tetapi dia berkata kepada mereka, rancangan ini adalah baik dan bukan untuk bencana, bukan untuk kecelakaan. Rancangan ini adalah untuk memakmurkan kamu dan bukan untuk membahayakan kamu. Rancangan untuk memberi kamu harapan dan juga masa depan. Rancangan Tuhan untuk kamu dan juga saya mungkin melibatkan pandemik COVID-19 ataupun krisis yang lain. Tetapi itu adalah rancangan untuk kebaikan dan bukan untuk kecelakaan. Dia ingin memperkuatkan iman kita kepadanya dan mendekatkan diri kita kepadanya dan membuat kita rendah hati di hadapannya. Pada permulaan Alkitab dalam Kejadian 1 dan 2, kita melihat Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, yang akan menemukan kehidupan di dalam kasih-Nya dan bersukacita di dalamnya untuk selama-lamanya dan juga hidup untuk kemuliaan-Nya. Dalam kata Christmas ataupun soal jawab agama pendek Westminster, soalan yang pertama, apakah tujuan umat manusia? Jawapannya adalah tujuan utama manusia adalah ialah memuliakan Allah dan bersukacita di dalamnya untuk selama-lamanya. Tetapi semuanya menjadi kacau. Tunggang terbalik ketika dosa muncul
di bab yang ketiga. Tetapi itulah yang mula dilakukan oleh Tuhan. Dia mengutuskan anaknya Yesus untuk menyelamatkan orang yang berdosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian di akhir Alkitab dalam Wahyu ayat bab 21-22 kita melihat kemuncak sejarah manusia. Di mana sekali lagi kita lihat Tuhan dan semua orang menemukan kehidupan di dalam kasih-Nya, bersukacita di dalamnya untuk selama-lamanya dan hidup untuk kemuliaan-Nya. Walaupun banyak perkara berlaku di antara dua peristiwa ini, tujuan Tuhan tidak berubah dan Dia tetap mengikuti rencananya. Kita perlu ingat bahawa sejak kita dilahirkan hingga 17 hari bulan Mei 22 ini, tujuan Tuhan untuk kita tidak pernah berubah. Dia menciptakan kita masing-masing untuk mencari kehidupan di dalam kasih-Nya, bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya, dan supaya kita hidup untuk Dia, hidup untuk kemuliaan-Nya. Selagi kita lari daripada tujuan itu, kita berusaha untuk menentang tujuan kewujudan kita. Jadi anda perlu menjaga diri sendiri jika kita lari daripada tujuan Tuhan untuk hidup kita. Jadi saudara-saudari, jangan biarkan MCO, Movement Control Order, ataupun sekarang CMCO, Conditional Movement Control Order, ataupun mungkin satu hari tukar MOCO, menjadikan kamu MCCO, Mung Cha Cha. Maksudnya, jangan biarkan semua ini mengaburkan visi kita, penglihatan kita tentang tujuan Tuhan untuk hidup kita, ataupun menyebabkan kita lupa akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dia benar-benar punyai tujuan untuk mencipta kamu dan juga saya, untuk mencari kehidupan di dalam kasih-Nya, bersukacita di dalamnya untuk selama-lamanya, dan hidup untuk kemuliaan-Nya. Persoalannya adalah bagaimana anda hidup untuk kemuliaan Tuhan. Adakah anda pernah mendapati diri anda lari dari tujuan itu? Yang terakhir, dalam Mazmur 119, kita diajar tentang janji Tuhan yang tidak berubah. Ayat 89 dikatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di syurga. Perjanjian baru setara dengan kebenaran ini adalah dalam 2 Korintus bab yang pertama ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kata amin adalah perkataan Yunani yang bermaksud benar-benar, truly. Jadi mengatakan amin menegaskan kebenaran daripada apa yang dikatakan. Jadi dalam petikan ini, Paulus mengatakan bahawa kerana kemenangan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya, kita dapat membaca setiap janji yang pernah dibuat oleh Tuhan yang sangat banyak di dalam Alkitab dan berkata, amin. Ketika Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita, kita mengatakan amin. Ketika Dia berjanji untuk memulihkan kita dan juga mengampuni kita, kita dapat mengatakan amin. Ketika Dia menjanjikan kasih dan juga penyembuhannya, kita dapat mengatakan amin. Ketika Dia menjanjikan kita untuk memenuhi semua keperluan kita semasa musim ini yang mencabar, di dalam hidup kita, di dalam gereja, di dalam kerja kita, kerana kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dan kita dapat mengatakan amin. Kita tahu bahawa Tuhan mengatakan sesuatu itu pasti benar dan Dia akan melakukannya, bukan janji-janji omong kosong. Dan kerana Allah tidak berubah,
kita boleh tabah, kita boleh bertahan semasa menghadapi krisis. Apabila keadaan kita berubah menjadi lebih teruk, hidup kita menjadi sukar, maka mudah untuk kita bertanya, di manakah Tuhan? Dan merasa untuk berhenti dan berputus asa. Namun walaupun kita melalui hari-hari yang paling teruk, tetapi sifat, tujuan, janji Tuhan terhadap kita tetap tidak berubah. Tidak kira apa keadaan dan sikap kita, Tuhan tetap mengasihi kita sampai akhir, berjuang untuk kita dan masih bersama kita. Dia mau memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Ini adalah bahagian sifatnya yang tidak pernah berubah. Saya tidak pernah memikirkan perkongsian firman Tuhan, khotbah saya dapat menjangkau banyak orang melalui internet. Sejak awal PKP bulan 3, saya mula merakam khotbah saya sendiri di studio sementara yang saya ubah suai di rumah Padri, dengan handphone baru yang saya beli pada waktu yang tepat dan alat perakam yang saya beli untuk isteri saya untuk tugasnya, dan dengan bantuan beberapa staf kami berjaya menghasilkan ibadah dalam talian dalam 8 minggu yang lalu dan telah mengeluarkan lebih daripada 20 video. Kami tidak pernah melakukan sebelum ini, hanya dengan kasih karunia-Nya. Dan salah satu dorongan terbesar bagi saya adalah saya dapat berkongsi video Hari Ibu dengan ibu dan juga adik-beradik saya di Semenanjung. Saya dapat menjangkau mereka dengan firman Tuhan walaupun kita terpisah ribuan batu. Tuhan mempunyai tujuan untuk membiarkan krisis itu terjadi. Sama ada di peringkat global ataupun secara peribadi. Bagi kita sebagai orang yang beriman, ingatlah, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, Tuhan belum lagi selesai melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. God is not finished with us yet. Dia mau memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudari, pandemik penularan virus belum berakhir. Begitu juga masalah dan juga kesulitan kita. Marilah kita bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah ketika kita menghadapi dunia yang sentiasa berubah. Ahli falsafah purba Heraklitus pernah mengatakan, Anda tidak akan dapat melangkah masuk ke sungai yang sama sebanyak 2 kali. Kerana air sungai sentiasa mengalir. Jadi situasi kehidupan sentiasa berubah di sekeliling kita. Tetapi Tuhan tetap sama dan sentiasa dapat dipercayai untuk menunaikan janji-janjinya. Kesetiaan dan juga kasih-Nya boleh dipercayai dari generasi kepada generasi yang seterusnya. Saya tahu di antara kita mungkin sedang mengalami masalah kewangan dan juga emosi ketika ini. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, ini bukan krisis pertama dalam sejarah dunia. Dan ini tidak akan menjadi krisis yang terakhir. Ini bukan krisis pertama dalam sejarah dunia. Dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Masih ada krisis lagi pada masa yang akan datang. Virus corona dapat berubah menjadi bentuk yang lain. Mungkin dari corona ubah jadi Toyota, dari Toyota ubah jadi Perdana. Simptom-simptom COVID-19 boleh berubah dari semasa ke semasa. Malahan sekarang tidak ada simptom bagi mereka yang telah dijangkiti oleh virus ini. Tetapi Yahweh yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak dapat berubah. Dan dengan pertolongan Tuhan,
kita akan melalui krisis ini dan menjadi lebih kuat di dalam iman kita. Jadi mari kita mengakhiri dalam berdoa bersama-sama dengan koleksi ini. Sama-sama kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau sahaja yang dapat menguasai kehendak dan hawa nafsu yang tidak terkawal dalam diri orang berdosa. Berilah kami anugerah untuk menyukai apa yang Engkau perintahkan dan mengingini apa yang Engkau janjikan, agar di dalam segala perubahan dan kesempatan dunia ini, hati kami pasti berpaut pada tempat yang terdapat bahagia kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu respon ini untuk meneguhkan iman kita bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kucinta. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat Pengakuan iman Naisin sama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah,
yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua orang. Sama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya, dan dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua dalam kebaktian dalam talian. Ya. Dan untuk makluman kita, kebaktian dalam talian ini akan diteruskan, ya. Kerana kerajaan telah mengumumkan PKP, sekarang pakai PKPB lah. Ini akan diteruskan sampai 9 hari bulan Jun, ya. Jadi kita akan tunggu SOP daripada kerajaan bilakah kita boleh mengadakan kebaktian di gereja. Jadi untuk sementara waktu kita masih ada kebaktian dalam talian. Yang kedua adalah perkara pastoral dan juga counseling. Sekiranya ada apa-apa urusan tentang pastoral dan counseling, sila hubungi pastor, penginjil-penginjil dan juga padri, dan juga untuk menghubungi pemimpin-pemimpin sel kita. Yang ketiga adalah saya mau mendorong kita terus subscribe laman Facebook, Instagram dan juga saluran YouTube gereja. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana tiap-tiap minggu kita lihat ada peningkatan mereka yang subscribe kepada Facebook dan juga YouTube gereja kita. Yang terakhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan. Jadi minggu ni bukan saja kita boleh gunakan online banking, pembayaran dalam talian, kita pakai bus, tapi kita juga boleh hantar persepuluhan dan juga persembahan kita ke gereja, kerana gereja juga ada buka pejabat kita dari Isnin sampai hari Sabtu. Jadi kamu boleh bawa wang persembahan, dan kita ada sediakan satu peti
persembahan di dalam pejabat gereja, ya. Jadi kita boleh berikan persepuluhan dan juga persembahan dan datang ke gereja. Dan untuk maklumat lebih lanjut, kamu boleh hubungi staf kita, ya. Jadi mari kita siapkan hati untuk masa doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami menyerahkan negara Singapura, khususnya para pemimpin mereka, supaya Tuhan terus campur tangan dan memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk mengambil langkah yang efektif dalam menangani penularan wabak COVID-19. Kami juga berdoa untuk mereka yang bertugas untuk membendung wabak COVID-19 seperti dokter, jururawat kaki tangan hospital, pihak keselamatan, penguat kuasa undang-undang, agar Tuhan terus melindungi, memberikan hikmat dan kecekapan dalam melakukan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di negara kami Malaysia. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati negara kami dalam memberikan pemimpin-pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan untuk merangka pelan pemulihan ekonomi, khususnya dalam mengenal pasti langkah dan inisiatif yang akan merancangkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong keyakinan rakyat dan para pelabur untuk menjana semula ekonomi di negara kami. Pada di surga, kami juga berdoa untuk keselamatan dan perlindungan ke atas kota kami Sandakan. Kami berdoa agar Tuhan terus memelihara sehingga wabak COVID-19 akan segera dibendung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa Tuhan sama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.